Saya share screen Okey, boleh nampak dengan jelas tak? Saya punya slide. Apa itu Goal Asset Enhance? Boleh nampak dengan jelas ke? Kalau boleh nampak dengan jelas, tolong type di chat box. Yes, nama Muhammad Hilmi punya typing salah tu. Jelas. Okey, Azilah Hashim. Terima kasih Azilah Hizam. Terima kasih Puan Nailah. Okey, very good. Okey, jom kita mulakan Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, malam ni saya akan ceritakan sikit dengan tuan-tuan apakah itu Goal Asset Enhance, iaitu salah satu produk dan dia termasuk dalam produk pelaburan emas. Yang mana sebelum ni kita mungkin dengar pelaburan emas yang menjanjikan keuntungan sebagainya. Okey, dan mungkin sebab tu juga tuan-tuan masuk pada malam ni. Adakah Goal Asset Enhance ni menjanjikan keuntungan yang mungkin dapat dividen setiap bulan ke, setiap tahun ke, atau macam mana? Malam ni saya akan cuba terangkan dengan tuan-tuan cara yang paling mudah untuk tuan-tuan cuba faham. Okey, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, malam ni outcome dia, apa yang tuan-tuan akan tahu sekejap lagi adalah apakah fungsi kepada GAE itu sendiri, dan kita nak kenal pasti bagaimana kita boleh untung berganda bila kita masuk salah satu pelaburan, iaitu pelaburan GAE. Tak kisahlah GAE 5 kali ke ataupun GAE 10 kali. Alright. Dan yang ketiga adalah macam mana kita nak tahu cara kira GAE dan macam mana cara kita nak tengok keuntungan. Sebab yang paling penting, at the end of the day, kalau kita masuk apa-apa pelaburan, platform pelaburan, yang paling kita nak adalah keuntungan. Kalau contohlah kita masuk hari ni 1,000, yang paling kita nak adalah paling-paling kurang selepas tahun ke, selepas 2 tahun ke, ataupun selepas beberapa waktu kita mesti dapat 1,000 tu balik. Betul tak? Yang itulah kita katakan pelaburan. Tapi kita tak naklah kita masuk 1,000, kita keluar dapat bila time sepatutnya kita keluarkan tu, kita dapat 900, kita dapat 800. Yang itu bukan pelaburan. Itu bukan pelaburan ya tuan-tuan. Okey, kalau ada soalan, terus masukkan di bahagian Q&A. Okey, dan yang terakhir sekali, bagaimana cara kita nak terminate kita punya GAE. Okey. Okey, sebelum tu, siapa-siapa yang belum follow saya, boleh follow saya di semua akaun media sosial, Khalid Lasim. Kalau di TikTok boleh type Khalid Kacak. Walaupun tak berapa kacak kan. Tapi siapa lagi nak angkat diri kita tuan-tuan? Kita lah angkat diri sendiri, kita tak? Okey, sedikit sebanyak tentang saya. Saya merupakan seorang pekerja kerajaan yang bertugas sebagai seorang medical assistant bermula dari 2015 sehingga sekarang. Okey, dan saya juga merupakan salah satu ahli daripada Kompang Lima Beradik. Siapa yang pernah tengok Kompang Lima Beradik kat YouTube ke, Facebook ke, jumpa depan ke, inilah salah satu orangnya. Salah satu orangnya daripada Lima Beradik tu. Okey, dan saya ada pengalaman pernah jual air jagung lebar, pernah jual baju sekolah jenama sendiri. Pernah jual tudung, pernah jual kurta, dan malangnya saya pernah join MLM pada tahun 2015, yang mana waktu tu saya buat personal loan 20,000. Setiap bulan kena bayar 200 lebih selama 10 tahun. Jadi sampai sekarang kalau ikut logically memang saya tak habis bayar lagi lah. Dan itu bukan saya nak salahkan MLM, tapi saya nak kata kat situ apakah kepentingan kita ataupun kenapa kita nak masuk suatu benda. Sebenarnya kita ni mudah tertarik, lebih-lebih orang Melayu mudah tertarik dengan skim-skim yang menjanjikan keuntungan, skim-skim yang kita boleh kata cepat kaya. Jadi dari situ bila kita ni biasa susah kan tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pun sama dengan saya, kita biasa susah. Jadi kalau ada skim-skim ataupun pengenalan-pengenalan produk yang boleh dapat keuntungan yang lebih cepat, apa salahnya macam tu. Jadi sebenarnya kita dah buat banyak kesilapan, termasuklah juga saya. Dan saya lepas saya masuk MLM yang tu, alhamdulillah sampai sekarang saya tak pernah masuk dah apa-apa MLM, dan saya hanya percaya yang kita ni memang boleh kaya ataupun berjaya dengan hasil usaha dan juga produk-produk yang memang dijamin lah. Kalau tuan-tuan masuk MLM memang betul, MLM setengah MLM tu memang boleh buat kaya, tapi kita kena tengok balik kita nak kaya tu macam mana. Macam tu. Okey, dan semenjak daripada Jun 2021 saya start masuk join Quantum Metal, tapi saya masuk sekadar daftar. Saya tak pernah join ataupun join sesi live mana-mana. Jadi sampailah bulan 10 2021 barulah saya tergerak hati untuk dengar satu live demi satu live. Daripada situ saya juga mendapat banyak ilmu. Daripada situlah saya tertarik untuk buat Quantum Metal ni sebagai hasil income saya, dan semenjak daripada Oktober 2021 sehinggalah Februari 2022, alhamdulillah saya telah berjaya menjadi konsultan di Quantum Metal semenjak 1 hari bulan 2 2022.
Okey. Okey, saya nak bagi tahu saya siap. Saya ni bukanlah goal. Saya ni bukanlah financial advisor. Jadi saya di sini apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan semua adalah sekadar pengalaman saya ataupun sekadar ilmu yang saya cedok daripada tempat-tempat lain, daripada pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi itu yang tuan-tuan kena tahu, dan tuan-tuan kena ingat apa-apa pun pelaburan ataupun simpanan ataupun apa-apa saja platform yang tuan-tuan masuk, tuan-tuan kena masuk satu dengan ilmu, kedua tuan-tuan kena ada tindakan yang betul, dan yang ketiga tuan-tuan kena ada strategi yang betul. Jangan kita ambil cerita orang, kita rasa sesuai, kita masuk terus tanpa kita buat due diligence ataupun kita buat kajian kita sendiri. Alright? Okey, dah makin ramai dah ni, alhamdulillah. Cek tak sempat baca lah. Okey. Nak beli baju sekolah je nama KK. Aduh, baju sekolah ada lagi tapi baju sekolah rendah lah. Baju sekolah rendah. Yang mana ada tu nanti kita akan buat lelong lah kot. Sebab kami dah tak buat dah bisnes tu. Sebab pada kami tak pandai buat bisnes baju sekolah tu. Tapi masih ada lagi. Okey, jom kita mulakan dengan GAE, Gold Asset Enhance. Apakah fungsi Gold Asset Enhance ni? Okey, fungsi dia adalah tidak lain dan tak bukan adalah untuk simpanan berganda. Iaitu kita nak bergandakan nilai simpanan kita. Daripada ada RM10, kita nak gandakan jadi RM100. Daripada ada RM100, kita nak jadikan dia RM500. Daripada RM1,000, kita nak jadikan dia RM10,000. Macam itulah. Berapa gandaan yang tuan-tuan nak. Okey, di sini akaun simpanan emas berganda kita ni adalah salah satu-satunya akaun emas simpanan berganda yang pertama di dunia, yang mana yang pertama tu disahkan patuh syariah di dunia. Kalau akaun emas simpanan berganda ni mungkin tuan-tuan dah dengar banyak, tapi yang disahkan patuh syariah dalam dunia ni, kitalah yang the first one. Alright? Management fee tuan-tuan kena tahu, iaitu kos pengurusan dikenakan kepada setiap ahli yang join buat GAE ni sebanyak 3.5% setiap tahun. Tiada had masa untuk penjualan emas, dan untung rugi bergantung 100% pada harga emas semasa. Jadi dekat sini kita dah bagi tahu dah yang mana GAE ataupun Gold Asset Enhance dia tak pernah memberi apa-apa dividen tetap, ataupun dia tidak pernah menjanjikan apa-apa keuntungan yang tetap ataupun keuntungan yang memang legit. Kita boleh cakap kita memang boleh dapat keuntungan. Kejap lagi saya akan tunjukkan testimoni dan sebagainya. Tetapi kalau tuan-tuan ada dengar sesiapa konsultan di luar yang menjanjikan keuntungan, masuk GAE insya-Allah, masuk 1,000 dapat 2,000, masuk 3,000 dapat 4,000. Tuan-tuan tolong jangan percaya. Sebab tuan-tuan ingat kata-kata saya ni, yang mana GAE ni dia hanyalah untung rugi dia bergantung 100%. 100% ya, pada harga emas semasa dunia. Itu saja. Dia tak ada bagi dividen tetap, dan dia tak ada bagi apa-apa. Dia hanya bila harga emas makin naik daripada harga yang kita beli dulu, dan kita untung. Bila harga emas turun daripada harga yang kita beli dahulu, dan kita sedang rugi. Cuma kita nak kurangkan risiko kerugian. Di sini saya akan tunjukkan. Okey, kita ada dua produk untuk GAE, iaitu GAE 5 kali ataupun GAE 5X ataupun GAE 10X. Saya selalu sebut GAE 10X lah. Tapi kalau tuan sebut GAE 10 kali ke, tak kisah. Mana-mana boleh. Okey. Jadi kalau orang tanya GAE ni sesuai untuk short term je ke? Tak sesuai. Tak tuan-tuan. GAE ni sesuai untuk short term, mid term ataupun long term punya investment ataupun long term punya game. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan letak lagi lama dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi, insya-Allah duit-duit tuan-tuan tu akan lebih berganda. Cuma kita tak boleh janjilah. Alright? Okey, ada tak komitmen bulanan kalau tuan-tuan masuk GAE ni ataupun JSA ataupun GCA? Jawapannya, tiada komitmen bulanan. Once tuan-tuan dah masuk, contohlah tuan-tuan beli hari ni satu unit GAE 10X, tuan-tuan tak perlu top up bulan depan, tak perlu top up selepas 6 bulan, tak perlu top up selepas 12 bulan. Kalau tuan-tuan ada duit nak beli lagi, then boleh beli lagi. Kalau tak nak beli lagi, tiada paksaan. Tiada komitmen. Itu yang bestnya, kita boleh simpan ataupun kita boleh gandakan duit kita ataupun kita boleh masuk pelaburan bila-bila masa yang kita nak. Yang paling penting, tuan-tuan kena ingat kata-kata saya, untuk masuk produk GAE, pastikan tuan-tuan guna duit lebihan tuan-tuan. Ataupun portion yang memang tuan-tuan dah asingkan untuk masuk sesuatu pelaburan. Jangan guna duit GAE, jangan guna duit untuk masuk GAE ni daripada duit susu pampers anak, daripada duit makan, daripada duit nafkah, daripada duit yang untuk makan hari-hari. Sebab kena ingat kata-kata saya mungkin hari Senin tu, siapa-siapa yang pernah join, GCA untuk belanja, GAE untuk ganda. Jadi kalau nak ganda, dia rasa nak simpan duit tu, bagi dia orang nak, then GAE antara tempat yang terbaik.
Okey, untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dan cepat, kita kena staging. Kejap lagi saya tunjuk apa itu staging. Right? Dan kita jangan harapkan satu entry saja. Kebanyakan orang bila dia masuk dekat certain harga, contohlah pada harga hari ni kan 1810 pagi tadi kan 1810, bila dia masuk entry pada waktu tu, tiba-tiba harga emas tak naik lebih daripada 3%. Dia naik 2.5, 2.7, lepas tu dia naik subway lama macam tu kan. Jadi kita tak dapat harga tu. Once dia jatuh pula 1750 contohnya, dan tuan-tuan tak beli. Bila tuan-tuan tak entry pada waktu yang harga lagi rendah pada tuan-tuan beli hari itu, jadi tuan-tuan hanya mengharapkan pada satu entry saja. Bila harap pada satu entry saja, keuntungan tu dia akan lebih lambat yang pertama. Yang kedua, dia punya kadar keuntungan pun kita akan rasa macam fed up sikit. Dia memang akan rasa fed up sikit sebab kita akan selalu tengok management fee dah kena bayar setiap hari. Maksudnya dia akan tolak lah kan. Tapi dalam masa yang sama kita belum untung lagi ni. Jadi harga tu main peranan, dan kalau anda kata harga tu makin jatuh, sebaiknya jika ada duit, jangan masuk pada satu entry saja. Kejap lagi saya akan ajar. Okey, kita tengok keuntungan berdasarkan kenaikan harga emas dunia sepanjang 20 tahun. Tuan-tuan tengok graf ni daripada 2003 sampailah 2019 ke 2020. Tuan-tuan tengok graf ni dia ada naik dan turun. Jadi naik dan turun inilah yang kita nak gunakan dalam GAE untuk kita dapatkan keuntungan yang lebih cepat. Contohlah, tuan-tuan masa tahun 2003, tuan-tuan beli emas RM1,000. Mungkinlah masa tu dapat 10 gram. Contohlah RM1,000 dapat 10 gram. Hari ni 10 gram bernilai berapa tuan-tuan? Bernilai 10 gram tu mungkin 27,000. Betul? 2,700. 2,700. Jadi kat situ dah ada kenaikan 1,700. Tapi anda katalah 2003 tu ada produk GAE dan tuan-tuan masuk 1,000, yang mana tuan-tuan punya pegangan emas tu bernilai 10,000. Hari ni kalau harga 10 gram tu bernilai 2,700, harga nilai tuan-tuan tu dah jadi 27,000. Sebab apa? Sebab pegangan tu pada 10,000. Bila 27,000 tolak balik dengan 9,000 yang dia bagi permulaan, dan management fee sepanjang 15 tahun ataupun 17 tahun tu, tuan-tuan mungkin dapat lagi dalam 7 ke 8,000. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, tuan nak 1,700 ataupun tuan-tuan nak 8 ke 9,000? Jadi kalau tanya saya, of course saya akan cakap saya nak 8-9,000. Tapi dulu 2003 produk ni tak wujud lagi. Produk ni hanya wujud pada 2019, 20, 21 dan ke atas. Okey, jadi di situlah kita nak gunakan kelebihan produk ni supaya kita dapat keuntungan pada harga yang lebih cantik, satu, pada spread yang lebih rendah, dua, dan keuntungan yang lebih cepat, ataupun keuntungan yang lebih cepat disebabkan kita punya pegangan emas yang lebih tinggi berbanding biasa dengan modal yang sedikit. Alright? Okay, jadi kat sini kita memang tiada janji, tidak janjikan keuntungan tetap. Ia bergantung sepenuhnya pada harga emas dunia. Okey, tengok sini testimoni GAE 10X. Okay, Tuan Rafi'i, kalau boleh tengok Tuan Rafi'i kat sini, dia kata harga emas masa tu still climbing. Kalau dah capai 10% profit, terminate dulu. Bermakna Tuan Rafi'i ni dia dah pernah beli banyak dah. So bila dia pernah beli banyak dah, dia tahu dah. Setiap kali dia beli setiap satu unit tu, dia dah target dah. Dia dah ada target dah berapa profit dia nak. Contohnya dia target 10%. Bila dia target 10%, capai je 10%, dia terus jual. Sebab apa? Sebab dia tak nak fikir dah harga masuk nanti naik canak-canak, tiba-tiba dia turun pun mencanak, kita tak sempat jual, then dia akan rasa macam kerugian, lepas tu kita tunggu balik harga emas makin naik. Okey, dan Tuan Rafiq cakap semalam saya dah untung RM460 hanya terminate 3 unit. Alright, jadi kalau tuan tengok dekat sini, dekat bahagian yang berwarna kuning ni, $250 ni adalah initial investment ataupun permulaan modal kita. Yang kita nak tengok adalah pada net cash out ni. Net cash out ni pada 289 USD ni. Kalau dia lebih daripada 250 USD, basically dia dah start untung. Tetapi kita kena ada kira juga dengan management fee. Adakah kita untung dalam keadaan yang betul-betul untung ataupun kita hanya untung dalam kertas saja. So sebelum tuan-tuan jual, tuan-tuan kena tahu apa cara nak kira, macam mana cara nak kira dia supaya tuan-tuan tak rugi at the end of the day. Okey, kejap lagi kita akan share juga macam mana cara nak kira. Jadi contoh testimoni lagi, Tuan Mano kita, MC Mike, beli satu unit GAE 10X pada 28 Januari RM1,377 modal dia, terminate pada 15 Februari 2022 RM1,541. Beliau telah untung RM163 dalam masa 19 hari. Kalau tanya saya, nak tak untung macam ni, saya akan kata nak sangat-sangat.
Tapi tak boleh janji. So bila tak boleh janji ni, dia akan rasa macam boleh masuk ke tak boleh masuk ni. Modal tak banyak ni. Macam tu kan. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk, then boleh masuk. Cuma tuan-tuan jangan letaklah target 19 hari. Tapi tuan-tuan kena letak target profit. Contoh macam ni dekat kuning atas ni kan. $250 dia punya initial investment. Tapi net cash out dia $294. Basically dekat sini dia hampir untung dekat $44. $44 kalau darab dengan 4 lebih kurang dalam RM160. Macam tu. Jadi bila dijual dia dapatlah RM163.78 ni. Sebagai contoh. Macam Nur Izzah cakap, dia beli pada Februari, dia beli untuk tempoh 26 hari, dia telah untung RM321. Yang modal ni, yang besar ni, ini adalah saya sendirilah. Modal saya hari itu RM5,508. Saya terminate, saya dapat balik RM6,272. Kat sini saya telah untung dalam RM763. Jadi kat sini setiap keuntungan ni berbeza tuan-tuan. Selagi tuan-tuan tak jual, selagi tu tuan-tuan tak dapat keuntungan yang jelas. Jadi ni real testimoni JE 10X, keuntungan dalam masa 1 hari sahaja. Kenapa 1 hari? Sebab dalam masa 1 hari dia beli pada initial investment dia $500. Hari yang sama naik $551. Bermakna dekat situ saja dia dah untung $50 lebih kurang. $50 kalau dalam 4 lebih kurang dalam RM200. Tapi adakah tuan ni jual? Saya tak tahu dijual ke tidak. Tapi cuma nak cakap, dia boleh jadi dalam masa 1 hari, dia boleh jadi dalam masa 19 hari, dia boleh juga jadi masa 3 bulan, dia juga boleh jadi masa dalam masa setahun. Dan ada juga orang yang lama-lama yang masuk sebelum kita, beli pada tahun 2020 tuan-tuan. Dia beli JAE pada tahun 2020 sampai sekarang belum untung lagi. Sebab harga 2020 kalau tuan-tuan tengok graf dia lagi tinggi daripada harga hari ini. Jadi adakah mereka risau? Yes, mereka risau. Tapi adakah mereka stop buying? Jawapannya tidak. Mereka terus membeli sebab apa? Sebab yang masih rugi tu diorang masih hold, diorang tak jual. Sebab apa? Sebab dalam quantum metal untuk produk JAE dan produk-produk lain tiada force selling. Tiada paksaan jual dalam quantum metal. Jadi kita boleh hold kita punya unit tu selagi belum untung. Dekat situ kelebihan yang kita dapat. Alright? Okay, yang ni untuk testimoni JE 5X. 5X basically dia punya initial investment dia hanyalah $25 ataupun lebih kurang RM100-110 harga hari ini. Macam tu. Jadi dia adalah memberikan gandaan sebanyak 5 kali ganda. Jadi kalau tuan-tuan tengok sini untuk testimoni ni $25 dia beli. Kalau net cash out hari ni dia dapat 28.11. Tapi kalau tolak balik dengan management fee refund yang dia kena bayar $1, dia mungkin untung dalam $2 ke $3. Dekat bawah ni dia hanya untung dalam $3. Tapi dekat sini ni payment yang dah masuk. Ini payment yang menunjukkan memang legit lah JE 10X ataupun JE 5X ni dia masuk. Macam ni kan, dia masuk modal mungkin 200 ataupun 100, tapi dia dapat balik 212, 191, 235, 334, 200. Jadi basically kalau tuan-tuan tengok payment amount ni bawah daripada 1,000, selalunya memang masuk JE 5X. 5X memang tak memberi pulangan yang sangat tinggi. Tetapi cukup untuk orang yang ada modal yang rendah. Serendah $25 ataupun serendah RM110. Okey, kita kena tahulah sebelum kita nak beli JE, apakah persediaan yang kita kena ada. Okey, pastikan tuan-tuan dekat sini semua ada akaun JSA ataupun akaun emas quantum metal. Bila dah ada JSA, pastikan tuan-tuan nak beli JE tadi, pastikan tuan-tuan ada 2, iaitu ada holding power, keupayaan tuan-tuan untuk pegang ataupun hold unit tuan-tuan selagi tuan-tuan belum untung, dan buying time. Buying time ni maksudnya the right time to buy lah. Kita tak akan tahu bilakah masa harga paling baik, tapi kita tahu selagi once je kita pernah beli satu unit, kita akan tahu itulah benchmark harga kita. Contohlah kalau hari ni saya beli 1810, kalau harga jatuh 1790, jadi 1790 tu adalah harga yang lagi baik daripada 1810. Tapi sekiranya saya tak pernah membeli langsung, saya hanya tengok, tunggu, tuan-tuan percayalah cakap saya, harga berapa pun pada tuan-tuan mahal. Betul tak? Jadi kalau tuan-tuan sebelum ni, tuan-tuan pernah rasa tak? Okay, harga sebelum ni, minggu lepas, RM280 kalau tuan-tuan beli kan. Hari ni, RM288. Hari ni, RM277. Tapi kalau tuan-tuan tak beli pun minggu lepas, tuan-tuan tak rasa pun hari ni harga lagi murah. Tuan-tuan masih rasa hari ni harga macam RM277, aku nak tunggu harga macam RM2003 lah. RM35. Jadi dia susah nak cakap lah sikit tuan-tuan. Jadi sebenarnya dia kena cuba beli dulu.
Dia kena beli satu unit ataupun dia kena beli dulu JSA, dia rasa dulu harga tu berapakah harga benchmark dia. Supaya dia tahu harga makin rendah ataupun harga makin mahal. Okey. Jadi jangan beli sekali saja macam saya kata, sekiranya tuan-tuan ada modal dan tuan-tuan asingkan modal dulu. Contohlah tuan-tuan ada 10k, jangan gunakan 10k untuk beli terus lamsam 10 unit. Contohnya macam tu. Okey, dan kita untuk JE, sebab JE ni dia mengikut harga emas kan. Jadi harga emas naik turun memang kena kerap buka akaun. Kalau tuan-tuan beli JE tapi tuan-tuan memang mindset tuan-tuan untuk long term, dia tak ada masalah lah buka akaun. Tapi kalau tanya saya kalau masuk JE, saya memang akan kerap buka akaun. Setiap kali ada signal kata harga naik ataupun harga turun, saya memang akan buka akaun saya dan saya akan tengok JE saya untung ataupun tidak. Macam tu. Okay, jadi saya nak ajar dekat sini cara-cara nak beli. Cara-cara nak beli JE senang saja. Tuan-tuan login, lepas tu tuan-tuan tekan dekat 3 titik dekat atas tu, tuan-tuan tekan GAE. Pergi kat tekan GAE, tuan-tuan tekan JE 10X. Contoh kat sini JE 10X kan. Purchase JE 10X, kat sini dia akan keluar JE unit. Tuan-tuan boleh masukkan minimum 1 unit. Okey, kat sini dah bagi tahu dah harga siap-siap. Untuk harga dalam ringgit Malaysia RM1,087 untuk 1 unit, dan untuk management fee JE 10X dia perlu bayar siap-siap RM342.41 untuk setiap unit. Jadi bila tuan-tuan dah bayar, contohlah tuan-tuan untung selepas 3 bulan, baki lagi 9 bulan tu akan dipulangkan semula pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Okey. Lepas tu, okey, kat sini kita ada 2 jenis JE, iaitu JE 5X dan JE 10X. JE 5X memberikan spread sebanyak 4%, di mana JE 10X bagi spread sebanyak 3%. Spread ni apa tuan-tuan? Spread ni adalah perbezaan jual dan beli. Jadi kat sinilah fundamental buat untung. Jadi kalau fundamental buat untung, saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan mestilah nakkan spread yang paling rendah. Betul tak tuan-tuan? Sebab bila spread tu lagi rendah, bermakna keuntungan syarikat tu lagi rendah. Dan bila spread tu lagi rendah, lagi senang kita nak pecah modal ataupun pulang modal. Dan selepas daripada 3% ataupun 4%, start pada tu, kita dah start buat keuntungan. Contohnya tuan-tuan beli JE 5X kan? Spread 4%. Bila tuan-tuan beli spread 4%, contoh hari ni 273 kalau tuan-tuan beli 273, harga naik 274, tuan-tuan dah start buat untung. Sama juga dalam JE 10X, tuan-tuan beli dulu pada setiap gram tu 271. Harga naik je 272, tuan-tuan dah start buat profit. Macam tu. Okey, kat sini perbezaan untuk setiap unit, untuk setiap produk. JE 5X, harga dia bermula dengan $25 ataupun lebih kurang dalam RM105 plus minus. Markup dia daripada London Metal Exchange ataupun harga dunia semasa adalah 4% markup. Management fee-nya sebanyak 3.5%. Kalau beli satu unit lebih kurang dalam RM14 untuk 1 tahun. Dan dia hanyalah ditolak dalam masa selepas kita terminate. Bila kita nak terminate, barulah RM14 ni dia akan tolak daripada keuntungan. Tak perlu bayar pakai duit sendiri tuan-tuan. Management fee harian untuk satu unit lebih kurang 0.04 sen dalam masa 1 hari. Dan pembiayaan ni dibagi pembiayaan pada kita 4 unit, menjadikan total pegangan kita sebanyak 5 unit. Ataupun dalam gram lebih kurang dalam 2 gram. Okey, untuk JE 10X pula, permulaan modalnya adalah sebanyak $250 ataupun RM1,050 plus minus. Markup dia sebanyak 3%, management fee 3.5% juga, iaitu mungkin lebih kurang dalam RM350 dan dibayar semasa awal pembelian. Kita dah bayar siap-siap. Management fee harian untuk setiap satu unit lebih kurang dalam 90 sen sahaja satu hari, dan pembiayaan yang diberi kepada kita sebanyak 9 unit menjadikan total pegangan kita sebanyak 10 unit ataupun 40 gram plus minus. Okey. Contoh kat sini saya bagi contoh nama Mimi lah. Sebab Mimi ada join tadi dia kata. So saya sempatlah tulis nama dia kan. Okey. Contoh Mimi dia nak beli JE 5X. Dia beli JE 5X satu unit. Satu unit tu bersamaan dengan $25 ataupun RM100. Kita ambil kiraan mudah ya. Dekat sini pembiayaan sebanyak $100 ataupun RM400, menjadikan total pegangan Mimi pada emas itu sebanyak $500 ataupun sebanyak $125. Alright, dan dekat situlah bila modal asal RM100 tapi potensi keuntungan di atas RM500. Sebab apa? Sebab pegangan total kita sebanyak RM500. Sebab itulah keuntungan yang kita dapat atas 5 kali ganda itu tadi. Jadi contohlah harga emas naik 4%, harga emas naik 5%, jadi
harga emas tu dikira di atas RM500. Bukan dikira di atas modal asal iaitu RM100. Macam tu. Okey, jadi contoh kedua saya bagi Mahmud. Mahmud pun ada join juga. Dia kata dia beli GAE 10X. Okey, GAE 10X modalnya untuk satu unit $250. Tapi kita kena plus dengan management fee $78.75 semasa pembelian. Jadi kita katakanlah 1,000 tambah 3,000. Jadi modal asal 1,000 tambah 3,000 iaitu 1,300. Tapi pegangan pembiayaan yang diberikan kepada Mahmud tadi sebanyak 9 kali ganda, iaitu sebanyak RM9,000 ataupun $2,250. Alright, menjadikan total pegangan Mahmud pada GAE 10X adalah sebanyak RM10,000 nilai gram emas. Okey, jadi di atas keuntungan RM10,000 inilah yang dikira jika harga emas naik melebihi 3% daripada harga yang Mahmud beli pada hari tersebut. Sebab itulah kita nak dapatkan keuntungan itu 10 kali ganda. Kalau saya ada RM1,000, saya beli emas biasa, harga emas naik 10% pun, saya jual balik emas saya dapatlah RM1,100. Tapi kalau Mahmud, dia beli RM1,000, dia dapat pegangan, total pegangan RM10,000. Kalau harga emas naik 10% sahaja, dia jual balik RM10,000 dia pada Quantum Metal, dia dapat balik RM2,000. Sebab RM1,000 modal dia, tambah lagi dengan RM1,000 keuntungan. Macam itulah lebih kurang, tuan-tuan. Alright. Jadi dekat sini saya nak bagi contohlah kita beli dekat kedai emas biasa ataupun kita beli di Quantum Metal melalui menggunakan tawaruk financing. Okey, dengan modal RM1,000, kalau tuan-tuan beli emas di kedai emas, tuan-tuan dapat RM1,000 nilai gram emas. Pada 23 Mei 2022. Harga emas masa tu adalah 270 gram, di mana saya ambil saya ambil spread value dekat sini sebanyak 7%. Jadi RM288.9 lah. RM288 9%. Jadi saya dapat 3.4610 gram. Contoh dekat sini saya ambil seorang nama Puan Nur Faridah lah. Puan Nur Faridah. Puan Nur Faridah ni dia beli di Quantum Metal menggunakan GAE 10X menggunakan tawaruk financing. Modal Puan Faridah sama RM1,000, tetapi Quantum Metal memberi pembiayaan tawaruk RM9,000 menjadikan jumlah pegangan Puan Faridah sebanyak RM10,000. Ingat saya beli dengan Puan Faridah pada tarikh yang sama, pada harga emas dunia yang sama, RM270 per gram. Tetapi dengan Puan Faridah dapat harga setiap gram tu lagi murah. Sebab apa? Sebab spread value dia lagi rendah. Jadi dia beli pada harga RM278 10 sen setiap gram. Total dia dapat 35.9582 gram. Jadi kat sini je saya dah nampak dah. Tuan-tuan dah nampak kan? Perbezaan setiap gram. Saya pegang 34.6 gram, Puan Faridah pegang 35.9582 gram. Okey. Selepas 1 tahun, kita ambil teruslah 1 tahun. Kalau kita main sebulan 2 ni, dia jadi macam angan-angan sikit kan. Jadi kita letaklah yang reliable ataupun yang kita rasa boleh percaya. Okay, selepas 1 tahun, harga emas saya tengok, Puan Faridah tengok RM300 1 gram, tuan-tuan. Dan harga ni tak pelik pun. Dia dah pernah jadi dah pada bulan 2, bulan 3 hari tu, betul tak? Okay, contohlah harga emas naik RM300 per gram. Saya kata, cantik, aku memang nak jual emas aku ni. So, saya pun jual emas saya pada harga RM300 per gram. Jadi saya pegang 3.46 gram tadi kan. Saya darab dengan RM300, saya dapat balik RM1,038.30. Tolak balik dengan modal saya nak kira untung bersih saya. Saya dapatlah RM38.30. Saya macam, wah cantik, aku dah untung RM38.30. Cantik kan? Kau ada? Lepas tu Puan Faridah kata, tak apa, jom, saya pun nak jual lah juga. Takkan saya nak tengok je kali jual, saya pun nak jual lah, Puan Faridah cakap. Saya pun jual lah Puan Faridah pun jual lah pada harga yang sama, hari yang sama dengan saya. Dia jual, dia dapat RM10,787.45, total pegangan dia. Tolak balik dengan RM9,000 tadi, yang Quantum Metal bagi pinjam pada dia tu, tolak balik tu dengan tolak management fee, habis RM315. Habis, falas, tak ada apa lah tinggal. Tolak balik dengan RM1,000 modal dia, Puan Faridah punya keuntungan bersih adalah sebanyak RM472.45. Kalau bahagi dalam bentuk peratus, Puan Faridah untung 35%, saya untung 3.8%. Jadi saya tanya kat sini kat tuan-tuan yang ramai yang hadir kat malam ni.
Tuan-tuan nak jadi saya ataupun tuan-tuan nak jadi Puan Faridah? Cuba jawab dekat bahagian komen tu. Nak jadi saya ataupun nak jadi Puan Faridah? Kalau tanya saya sendiri pun nak jadi macam Puan Faridah. Saya kata, macam manalah Puan Faridah boleh untung? Kan? Saya masuk modal 1,000, Puan Faridah masuk modal 1,000. Macam mana Puan Faridah boleh untung daripada saya sampai RM400 ni? Bukan RM400, RM430 untung daripada saya. Kita beli pada hari yang sama, kita jual pada hari yang sama, tapi keuntungan kita tak sama. Puan Faridah cakap, itulah aku ajak masuk Quantum Metal, kau tak nak dengar. Dia kata macam tu. Jadi stepek kena kat dahi saya kan. Dekat sinilah kita nak bagi tahu, dengan modal yang sama tetapi kita beli pada harga spread yang berbeza, menyebabkan kita dapat gram yang berbeza dan kita mendapat keuntungan yang berbeza walaupun kita jual pada harga yang sama, tuan-tuan. Okey? Okey, very good. Semua nak jadi dah Puan Faridah. Okey. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan konsep tawaruk tadi. Okey. Okey, Bursa Suk Asila. Kita membuat perdagangan di Bursa Suk Asila, iaitu Quantum Metal lah. Merupakan sebuah komoditi yang didagangkan di Bursa Suk Asila yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Security Malaysia. Jadi terdapat 3 jenis komoditi utama yang didagangkan, iaitu minyak sawit mentah ataupun lemak sawit ataupun plastik resin. Jadi Bursa Suk Asila ni adalah satu komoditi yang kita nak niagakan. Kalau contoh tuan-tuan beli emas, sebenarnya tuan-tuan beli GAE 10X, tuan-tuan bukan Quantum Metal bagi pinjam emas pada tuan-tuan. Quantum Metal bagi pinjam melalui konsep Bursa Suk Asila, iaitu tawaruk financing. Okey, komoditi bermaksud barangan ataupun komoditi yang patuh syariah tidak termasuk item ribawi. Yang itu mata wang, emas dan perak. Jadi tuan-tuan kena ingat ya, tuan-tuan masuk GAE 10X, tuan-tuan bukan dapat emas. Tuan-tuan dapat dalam bentuk komoditi, iaitu minyak sawit mentah CPO ke, lemak sawit ke ataupun plastik resin. Macam mana caranya adalah saya tunjuk dekat sini. Okey, ni Quantum Metal. Okey, Quantum Metal ni kita lah. Okey, kita kan. Okay, kita Quantum Metal nak beli. Kita nak beli pada Quantum Metal, cakap okey saya nak beli GAE 10X. Jadi apa transaksi pertama? Transaksi pertama adalah Quantum Metal dia beli komoditi secara tunai, secara duit tunai daripada broker A dan dijual balik kepada pengguna secara ansuran dengan keuntungan. Itulah kita. Jadi dia beli minyak sawit tadi, pada broker A pada harga $2,250 sebab dia nak bagi kita pinjaman 9 kali ganda kan. Jadi dia jual kepada kita secara ansuran. Dia jual pada kita secara ansuran sebab dia tahulah kita ni tak mampu nak beli. Jadi kita bagilah Quantum Metal ni jadi wakil kita untuk belikan komoditi tu daripada broker A. Okay, dijual pada kita secara ansuran dengan keuntungan, iaitu dijual terus. Okay, tuan-tuan tengok sini. Dia beli pada broker A $2,250. Dijual kepada kita $2,328.25 Bermakna dia jual $2,250 tambah dengan management fee lah yang macam kita cakap tadi. Okey, settle. Transaksi pertama. Faham Okey, transaksi kedua, pengguna kita ni jual balik komoditi tadi kepada broker B secara tunai dengan bantuan bank ataupun bantuan Quantum Metal sebagai orang tengah. Jadi kita jual balik kepada broker B secara tunai. Menjadikan kita, sebab itulah dijadikan dia patuh syariah. Macam itulah nak ceritakan. Jadi hasilnya adalah pengguna menerima wang tunai dalam masa yang sama, berhutang dengan bank ataupun Quantum Metal dan perlu bayar balik secara ansuran kepada Quantum Metal. Bukan dah kepada broker B, bukan dah kepada broker A. Jadi kat situlah konsep tawaruk dan murabahah ataupun murabahah. Okey? Okey, cara paling mudah macam ni. Saya cerita kat tuan-tuan Okey, Quantum Metal beli komoditi, contohnya beli CPO daripada broker secara tunai dan jual kembali pada kita secara tangguh. Itu yang pertama. Okey, dalam urus niaga ni Quantum Metal beli $2,250 daripada broker A secara tunai dan jual kembali kepada kita dengan harga $2,328.25 secara tangguh selama 1 tahun. Macam kita cakap tadi kan, management fee 1 tahun 3.5%. Okay, selepas pelanggan menerima komoditi tersebut, dia akan jual balik kepada broker B secara tunai dengan harga pasaran tadi $2,250 dengan melantik Quantum Metal sebagai ejen ataupun wakil. Apakah hasilnya? Hasilnya pelanggan dia terima duit tu
dalam bentuk USD 2,250 USD dan dalam masa yang sama dia berhutang 2,328.25 USD kepada Quantum Metal. Macam tu. Jadi dia tak adalah konsep hutang. Dia tak adalah konsep riba dekat situ. Dia konsep pembiayaan. Dia konsep Islamik lah. Sebab apa? Sebab tidak ada pinjam meminjam yang berlaku. Yang ni beli, yang ni jual. Yang ni beli, yang ni jual. Dia hanya ada proses jual beli. Macam itulah proses jual beli yang mengatakan benda ni sah. Macam tu. Tuan-tuan faham Okey, ni cara yang sama yang seperti saya terang tadi lah. Okey, settle. Okey, perbezaan pada JE5X dan JE10X. Ada beberapa perbezaan. Perbezaan yang pertama adalah spread value. Spread value adalah sebanyak 4%. Modalnya hanyalah 25 USD. Memberikan keuntungan, potensi keuntungan 5 kali ganda dan management fee hanya ditolak selepas terminate. Untuk JE10X perbezaannya, dia memberikan pulangan potensi kegandaan 10 kali ganda dengan modal serendah 250 USD dan mempunyai spread sebanyak 3% sahaja. Dan upfront management fee perlu dibayar semasa pembelian. Okey, kat sini saya nak tunjuk potensi harga emas naik dan turun. Okey, dekat sini. Bila kita harga emas naik 1%, contohlah tuan-tuan beli JE10X, harga emas JE10X tuan-tuan sebenarnya tengah naik 10%. Tetapi disebabkan JE10X tuan-tuan, kena ingat JE10X tuan-tuan adalah pada harga 3% spread. Betul? Jadi tuan-tuan kena ingat 3% bermakna selagi tak naik lebih daripada 3% daripada harga yang tuan-tuan beli, tuan-tuan punya JE10X masih belum untung. Tuan-tuan kena bear in mind yang itu. Itu yang paling penting. Contoh tuan-tuan beli hari ni pada harga 1850. Contoh. Jadi tuan-tuan ingat 1850. Bila tuan-tuan tengok je harga emas naik 1860, bermakna sebenarnya tuan-tuan secara kasarnya tuan-tuan dah untung. Tuan-tuan dah untung $10 untuk setiap ounce. Jadi kat situ boleh tengoklah, aku dah buat untung ke belum? Dan setiap kali naik je kenaikan, setiap 1% daripada 3% tadi, contohnya 3% tu tuan-tuan buat pejam mata, naik 4%. Daripada 3% kan, naik 1%, 4%. Kat situ tuan-tuan dah buat untung 10%. Naik 5%, tuan-tuan dah untung 20%. Macam tu, tuan-tuan faham kan? Jadi bila harga emas naik contohnya 5%, sebenarnya tuan-tuan dah untung secara kasar 50% daripada harga yang tuan-tuan beli tadi. Tapi secara halusnya tuan-tuan telah untung 20%. Sebab dah lebih dah 3% tadi, baki lagi 2%, 2% tu darabkan dengan 10, 20%. Dan dia juga sama konsepnya terbalik andai kata harga emas jatuh. Bila harga emas jatuh 1%, kita telah jatuh 10%. Dan contoh harga emas jatuh 5%, kita punya JE unit tu tengah rugi 50%. Jadi dekat sini kita kena faham. Dia naik pun 10%, dia jatuh pun 10%. Sama jugalah dengan JE5X, dia naik pun 5%, dia turun pun 5%. Jadi kita nak lakukan termination bila? Kita nak buat termination apabila kita dah start buat profit. Macam mana cara kita nak buat profit? Sebenarnya senang je. Kita hanya tengok je di JE list tu, kita tengok je kita dah buat untung ke belum. Dan kita kena buat sedikit calculation. Tak perlu pandai sangat graf-graf ni. Tapi kalau siapa-siapa yang pandai graf, is a bonus lah. Sebab kita tahu bila harga yang rendah, kita boleh target harga ni makin rendah ataupun makin naik. Alright? Dan yang paling best, dalam Quantum Metal, dia menjanjikan kepada kita tiada margin call. Margin call ni apa tuan-tuan? Dan tidak perlu top up. Margin call ni apa? Contohlah tuan-tuan beli pada harga 1850. Okey, beli pada harga 1850 Contohlah, harga emas jatuh 10%. Jadi kalau ikut dekat sini, tuan-tuan punya pelaburan dah rugi berapa? 100%, betul? 100% tu kalau dekat dalam saham ataupun forex, tuan-tuan kena top up. Kalau tuan-tuan tak top up, bermakna tuan-tuan punya modal burn lah. Sebab apa? Sebab dah kerugian 100%. Dia kan 10 kali ganda kan? Jadi dekat sini, Quantum Metal janji pada kita, tiada margin call. Bermakna, jatuhlah harga macam mana pun, tak adanya Quantum Metal nak call kita, hello Khalid, harga emas dah rugi gila ni, bila kau nak jual, ataupun bila kau nak top up. Bila kau nak top up unit kau. Tak ada, dia tak pernah call lagi setakat ni. Tak pernah call siapa-siapa lagi. Dia hanya bagi tahu, dia tak ada bagi tahu pun, kalau kita nak jual, kita boleh jual. Sebab unit tu unit kita. Tetapi nasihat saya, janganlah jual ketika harga tengah rugi. Sebab kita masuk pelaburan. Betul tak tuan-tuan?
Kalau tuan-tuan masuk pelaburan, tuan-tuan kena ingat, aku masuk pelaburan sebab nak untung. Kena ingat macam tu. Jadi bila tak ada margin call dan bila tak perlu top up, tuan-tuan dah kurangkan risiko kerugian kat situ. Jadi kalau harga rendah macam mana pun, tuan-tuan boleh relax, tarik nafas, ada modal, beli lagi. Kalau tak ada modal, dan boleh relax. Tunggu saja bila harga boleh naik. Okey tuan-tuan? Boleh Okay, cun. Tiada for selling, hanya perlu tunggu saja harga melebihi harga beli. Macam saya cakap tadi lah. Dan kita kena ada holding power dan buying time. Alright? Okey, apakah risiko GAE? Dua saja risiko GAE yang kita kena ingat sebelum kita invest, iaitu holding time. Holding time ni adalah kebolehan kita untuk pegang simpanan kita tu sampailah harga naik. Yang ini yang tak ramai orang boleh buat. Contoh, dia masuk hari ni, dia nak untung esok. Bila tengok harga esok, lagi jatuh daripada harga malam ni. Allah tepuk dahi tuan-tuan. Masa tu bila kita tengok kita punya unit tengah rugi, masing-masing mesti akan rasa macam dalam dilema, aku nak jual. Tapi kalau tuan-tuan ingat balik, tak ada margin call, tak ada for selling, tak perlu top up. Jadi tak perlu pun tuan-tuan gabra untuk jual. Relax saja. Relax. Lagi tuan-tuan, ada unit tu, insya-Allah dia hanya loss dan profit atas kertas. Kita panggil unrealized profit ataupun loss. Okey, selagi tuan-tuan tak jual. Once tuan-tuan tekan je terminate ataupun submit je terminate tu, bermakna tuan-tuan dah jual, waktu itulah actual loss ataupun rugi untuk tuan-tuan. Boleh Okey, untuk yang kedua, masa. Masa ni adalah adakah kita mampu untuk tunggu harga emas itu naik. Kesabaran lah orang kata. Kesabaran. Jadi kalau kita boleh simpan, bermakna kita boleh sabar. Kalau kita tak boleh simpan pegangan kita, kita tak boleh sabar. Yang seterusnya, jangan tamak. Anda kata harga dah naik 10%. Macam Tuan Rafiq kata tadi kan, dia target setiap satu unit dia tu profit 10%. Bila profit 10%, dia jual. Jual dulu profit, dapat modal, simpan dulu, harga jatuh balik dan beli balik. Macam tu. Macam itulah pelaburan tuan-tuan. Janganlah target terus nak 100% untung. Kalau nak target 100% untung, harga emas naiklah 10% sekalipun. Kalau tuan-tuan masa tu baru untung 80%, tuan-tuan tak jual lagi. Sebenarnya harga dah naik 10% dah tuan-tuan. Macam tu kan, rugi kan. Jadi mungkin seminggu, sebulan, setahun ataupun lebih. Okay, kalau harga makin turun macam mana Khalid? Kan? Seimbang harga makin naik boleh lah kan. Standard harga turun dan naik dalam masa yang sekejap ni. Okay, jadi solusinya adalah staging. Macam saya kata di awal tadi, staging tu apa kan? Okay, staging ni adalah bila harga emas rendah, kita beli lebih banyak, beli lagi lebih banyak unit. Macam tu. Ataupun kita boleh beli pada harga yang sama tetapi kita dapat gram yang lebih. Okey? Jadi bila harga emas naik, belian yang paling rendah akan untung dulu. Betul tak? Bila harga emas tu start naik kan, kita tuan beli pada harga atas. Harga atas, lepas tu harga jatuh. Harga jatuh, tuan beli lagi. Beli lagi. Contoh beli atas ni 1 unit, beli lagi harga yang kedua, bawah sikit 2 unit. Bila harga start naik balik, yang 2 unit ni dah start buat untung dulu. Yang 1 unit tadi tu masih belum untung. Then apa kita kena buat? Kita jual lah pada harga unit yang paling untung dulu. Yang atas lagi tu biar dulu. Kat situ cara kita nak buat keuntungan yang lebih cepat. Tetapi kena ada modal lah sikit tuan-tuan. Boleh Okay, contoh kat sini ada 3. Saya dah bulatkan Okay, harga pada 1 beli pada harga 1. Contohlah tuan-tuan beli pada harga 1. Lepas tu tiba-tiba harga jatuh lagi lah Khalid. Okay, harga jatuh pada harga kedua. Anda kata tuan-tuan ada duit, masa ni kita beli lagi 1 unit. Ataupun kalau tuan-tuan lagi cantik, atas beli 1 unit, bawah ni jatuh lagi beli 2 unit. Jatuh lagi bawah, beli lagi 3 unit. Macam tu. Itu yang paling cantik. Sebab bila dia start naik, yang 3 unit dia untung, yang 3 punya unitnya punya untung, insya-Allah boleh cover yang atas punya loss kalau tuan-tuan nak jual. Kalau tuan-tuan tak nak jual, insya-Allah yang 3 unit tu untung dia lagi tinggilah. Okey, contoh harga jatuh pada harga kedua dan tuan-tuan beli. Itu yang tuan-tuan kita panggil staging. Dan kita dapat lebih banyak gram. Siapa-siapa yang pernah beli 2 unit, 3 unit pada harga lain-lain ni, dia akan tahulah gram dia, setiap gram tak sama. Okey? Dan bila harga emas naik sampai yang ketiga, kita dah boleh jual yang nombor 2. Sebab apa? Sebab yang nombor 2 ni dah start profit banyak. Yang nombor 1 kalau kita tengok memanglah harga nombor 3 tu lagi tinggi. Tetapi dia mungkin tak cecah lagi 3% spread. Yang nombor 2 ni insya-Allah dah cecah dah 3% spread. So bila dia dah cecah je sampai 5%, kita boleh jual. Kita dah untung 20% dekat situ. Kan untung tu, betul tak? So sebenarnya cara ni memang paling bagus kalau orang yang ada modal lebih daripada 1 unit. Contohlah tuan-tuan beli hari ni 1 unit,
Lepas tu tuan-tuan kumpul duit. Kumpul duit. Lepas 2-3 bulan harga makin jatuh. Dia tuan-tuan dah ada duit kan? Tuan-tuan belilah lagi pada harga yang kedua tadi tu. Macam tu. Sekiranya harga makin jatuh. So, insyaAllah tuan-tuan jangan risau. Harga emas ni dalam tempoh masa yang pendek ni, dalam masa sebulan, 2 bulan, memang dia akan naik turun. Dia agak tak stabil. So, memang dia ada potensi untuk kita untung. Okay, tuan-tuan jangan risau. Sebab saya sendiri dah pernah join, saya sendiri dah pernah jual, dan saya sendiri dah pernah merasa keuntungan. Walaupun secara asasnya saya tak tahu pun baca graf. Orang cakap, waktu ni harga lagi murah daripada sebelum ni, dan kita beli. Waktu ni harga murah daripada sebelum ni, kita beli atas, kita beli lagi. Macam tu. So, kat situ kita boleh buat untung. Okay, kita jimat masa dan kita boleh untung berganda. Alright. Okay, cara tengok keuntungan JE. Senang je. Cara tengok keuntungan JE adalah, secara basically, initial investment kita kena, net cash out kita kena lebih tinggi daripada initial investment kita. Tetapi kalau kita nak tengok cara keuntungan yang lebih tepat lagi, net cash out lebih tinggi daripada initial investment. Okay, kalau lagi cantik tuan-tuan ada buku, tuan-tuan memang nak beli banyak, setiap unit tuan-tuan nak beli, tulislah dalam buku. Ataupun tulis dalam Excel ke kan, tuan-tuan pandai kan. Boleh tulis setiap kali modal yang kita beli dalam RM ataupun dalam USD, tak kisah. Beli dalam RM lagi baiklah kan. Tulis contohnya saya beli hari itu pada harga RM1,380. So saya tulislah 17 bulan 5 2022 beli pada harga RM1,380 sekali dengan management fee. Hari ni tengok 1,400. Kalau saya try tekan terminate RM1,450. So kat situ saya dah untung RM70. Kalau saya nak jual, alhamdulillah saya masih untung. Macam tu. Jadi lebih tepat kita isi detail dalam quantum metal calculator. Calculator nanti saya akan bagilah dalam sesi akhir sikit. Okey, 4 poin penting yang penting. 4 poin penting yang kita tahu. Kalau kita nak masuk dalam quantum metal calculator nanti, JE calculator nanti, buy price, harga yang kita beli, unit yang kita beli, payment date, berapa hari dah kita beli daripada hari yang itu, dan hari ni punya harga, today price. 4 poin yang penting. Harga yang hari itu kita beli, harga hari ni kita beli, berapa unit total yang kita beli, dan hari apa ataupun date yang kita beli, supaya kita tahu berapakah management fee yang kita dah bayar pada quantum metal. Alright. Okay, ini contoh quantum metal JA calculator yang kita sediakan, yang tech team sediakan khas untuk ahli tech team. Kejap lagi saya akan bagi pada hujung sesi. Okay. Isinya senang saja tuan-tuan. Tuan Asrul dah buat, isi hanya dekat bahagian yang berwarna kuning saja. InsyaAllah yang lain-lain tu dia akan total sendiri. Jadi tuan-tuan hanya isi dekat bahagian purchase date, bila tuan-tuan beli tu, harga tuan-tuan beli hari tu, okey, harga tuan-tuan beli hari tu dan berapa unit tuan-tuan beli hari tu. Lepas tu pindah ke sebelah, tuan-tuan beli, tulis harga, tulis hari ni, tarikh hari ni, tulis harga hari ini. Itu saja. Harga hari ni berapa. Jadi dia akan total upkan dekat bawah sekali ni kita nak tengok profit ni. Dekat sini dalam contoh ni dia masih rugi 25%. Jadi adakah dia nak jual? Saya akan kata dia tak perlu jual lah. Jadi dekat sini tak perlu dah nak mesej setiap seorang, aku untung ke tidak ni, aku untung ke tidak ni, aku untung ke tidak ni. Boleh mesej tu, tak ada masalah. Tapi kami dah sediakan, kami dah bagi dah kemudahan untuk anda semua dalam ni. Just isi 5 bahagian je. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak je tuan-tuan. 5 kotak je tuan-tuan. Memang mudah. 5 kotak tuan-tuan isi, tuan-tuan terus dapat hari ni rugi ke untung. Secara profit dan berapakah tuan-tuan duit yang tuan-tuan akan masuk dalam akaun tuan-tuan. Macam tu. Punyalah best. Kita dah sediakan semua dah. Okay, jadi kalau contoh kita dah untung kan, contoh macam tadi tuan-tuan rasa dah untung, jadi mesti tuan-tuan nak tahu macam mana cara terminate kan. Janganlah kita dah untung lah terminate tak reti. So masalah juga. So senang je cara terminate. Kalau tuan-tuan masuk dekat JE tadi, tuan-tuan pergi tapi sekali ada bahagian action button. Tekan action button tu dia ada keluar 2. Satu detail, satu lagi termination. Okay, tuan-tuan tekan je termination, dia akan terus pergi dekat bahagian action untuk termination. Jadi tuan-tuan masukkan unit berapa tuan-tuan dah beli hari tu. Contoh tuan-tuan beli hari tu 1 unit. Masukkan 1 unit, tekan je submit. Lepas tekan submit, dia akan terus bawa ke satu page lagi. Dekat sini dia dah bagi tahu dah siap-siap kat tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak reti kira pun lagi senang. Dekat net cash out ni dia dah bagi tahu dah modal saya hari tu, kalau saya tak ingat pun, kat sini hari ni yang saya dapat adalah RM1,087.93. Dan dia dah bagi tahu dah siap-siap. Warning kali, you are terminate at a loss position.
Jadi dia beritahu dah, amaran Khalid, betul ke kau nak terminate ni? Kalau kau nak terminate ni, kau terminate hari ni harga rugi tau. Tapi dia tak boleh halang. Kontraktor tak boleh halang. Dia cuma boleh cakap hari ni harga rugi. Nak jual ke? Betul ke nak jual? Kita cakap tak apalah, aku nak pakai duit. Then aku jual. Dan saya jual macam tu. Sebab tu saya katakan tuan-tuan, jangan pakai duit JE ni duit kecemasan. Duit belanja pampers apa semua bagai. Kalau tuan-tuan pakai duit kecemasan, bila tuan-tuan ada kecemasan, tuan-tuan nak jual, tuan-tuan terpaksa jual pada harga rugi. Lepas tu mulalah tuan-tuan cakap, Quantum Metal kata sebelum ni untung, aku jual rugi. Yelah tuan-tuan jual, sebab kita tak boleh halang. Quantum Metal tak boleh halang tuan-tuan untuk jual. Dia hanya boleh beritahu, sekarang ni awak jual pada harga rugi. Jadi kalau tanya saya, tolong jangan jual pada harga rugi. Sebab itulah fungsi kita masuk pelaburan. Kalau kita nak jual dan dapat balik, sepatutnya masuk simpanan ataupun GCA saja. Kat situ pun kerugian kita tak rugi sangat. Kalau kita beli 1,000, harga jatuh 5% pun, kita hanya jatuh RM50. Tapi kalau kita beli di sini, harga jatuh 5%, kita mungkin hanya dapat RM400 ke RM500 saja. Kat situ je kita dah rugi hampir RM500. So kalau tanya saya, jangan buat macam tu. Tolong jadi pelabur yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bijak dan ada strategi. Gunakan modal lebihan ataupun modal yang tuan-tuan dah asingkan. Okey tuan-tuan? Boleh Dan kalau tuan-tuan nak terminate, ada dua lah. Boleh pilih bank account ataupun GSA account. Itu sahaja. Okey, ini termination. Termination list saya sendiri. Dekat sini saya dah masuk lebih kurang berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, saya dah masuk 10 entry. Yang ni 10 entry yang saya dah masuk dan saya dah jual lah. Ini semua payment amount yang memang masuk dalam account saya. Jadi kalau tuan-tuan tengok, banyak duit kau balik. Tak banyak pun. Yang masuk, dah masuk sekali, ada untung, tunggu lagi harga, jual. Beli lagi. Dah jual, lepas tu harga rendah lagi, beli lagi. Dekat dalam ni. Dan saya tak malu nak ceritakan tuan-tuan. Dalam unit saya sendiri ni pun, ada yang saya untung dan ada yang saya rugi. Kalau tuan tengok kat sini, yang obviously saya rugi, 2 yang bawah ni lah. Sebab masa tu saya tak reti lagi. Saya beli hari tu saya ingat lagi 1370, 1380. Tahun lepas memang harga dia macam tu tuan-tuan. Sebab USD tak berapa kuat lagi macam hari ni. So saya beli 1380, saya jual pada 1291. Saya jual pada 1296. Kat sini saya dah rugi setiap satu unit dalam RM100. Jadi jangan buat macam saya tuan-tuan. Tolong jadi pelabur yang bijak. Boleh? Alright. Okey, itu sahaja. Senang kan? Saya rasa tak susah pun. Saya rasa tuan-tuan ramai dah faham, ramai dah start faham. Jom saya tengok sikit chat. Beli 10 unit boleh untung 100%, terbaik. Alhamdulillah. Ya, seksa ada margin call tu. Yes, kalau ada margin call ini Tuan Syafiq ni dia sendiri dah tahu lah kot. Dia memang orang saham ke orang forex ke kan. Forex trading ataupun trading memang dia dah tahu dah. Kalau ada margin call ni seksa lah. Kalau kita margin call, kita tak ada modal, susah sikit lah nak cakap kan. Yang tahu tu tahulah. Memang sakit hati. Jadi dekat Quantum Metal dia dah tahu dah orang sakit hati pasal saham dengan margin call ni. So dia tak bagilah margin call. Sebab dia pun dah start buat untung kan. Quantum Metal pun dah start buat untung. Okey. Tuan Helmi cakap alhamdulillah terbaik, dah faham, jelas sikit. Okey, kuncinya kena sabar menunggu, tunggu harga naik. Jangan gaduh-gaduh. Very good Tuan Helmi. Dia dah tahu dah. Jadi betul lah saya cakap. Kalau tuan-tuan harga emas naik, tuan-tuan dah pernah beli pada satu harga, bila harga emas naik, tuan-tuan tak payah beli lagi. Tuan-tuan biar dulu, relax dulu. Kan? Tarik nafas, backup dulu, duduk dulu kan. Bila harga emas jatuh, then the best time to buy. Macam harga semalam. Harga semalam memang harga cun. Memang harga jatuh. Harga pagi tadi lagi cun daripada harga semalam. 1808. Tapi sekejap lah tuan-tuan. Sekejap je lah. Lepas tu dia start naik balik. Macam tu. So siapa yang dapat beli pada harga 1808 tu, bestnya. Dia naik je harga 81870 ke kan. 1860 ke dia dah start balik modal. Lepas tu 1808 kan. Saya kira saya tuan-tuan. 1808 tambah 3%. Okey, dia naik je 1862 ke atas, tuan-tuan dah start buat profit. Macam tu. Okey, Nur Ilanino faham, terbaik, good explanation. Terima kasih. Saya nak baca satu soalan di Q&A. Okey, Pak Di, mana lagi untung? Beli GAE 10X terus ataupun beli GSA dahulu baru beli GAE 10?
Okey, very good untuk soalan Tuan Pok D ni. Okey, saya nak jawab Untuk GAE 10X ataupun tuan beli GSA dulu, kalau tanya saya, kalau tuan ada modal, Pok D ada modal ataupun yang lain-lain ada modal, RM1,450 kan hari ni kan, harga lebih kurang. RM1,450. Ada modal dan modal tu memang nak masuk untuk pelaburan, dan straight away beli GAE 10X. Saya bagi tahu sebab apa. Sebabnya tuan-tuan hanya kena satu kali je spread, iaitu 3% sahaja. Kalau tuan-tuan beli dulu GSA 1450, tuan-tuan beli tuan-tuan beli GSA 1450, tuan-tuan hanya dapat 1355 dalam gram emas. Sebab 7% tu Quantum Metal dah ambil sebagai spread value. Jadi masih lagi tak cukup tuan-tuan nak beli GAE 10X. 1355 kena top up lagi duit untuk beli GAE 10X. Jadi kalau tanya saya, kenapa kita nak bagi spread value tu, spread yang lagi banyak pada Quantum Metal? Kita bagilah spread yang lebih rendah pada Quantum Metal dan kita dapatkan spread value yang lebih rendah supaya kita lagi lebih cepat kita nak balik modal. Boleh tetapi untuk termination, anda kata ada yang termination kan? Ada yang kata tanya, mungkin ada yang tanya, termination macam mana? Nak terminate pergi ke bank account ataupun terminate ke GSA account? Kalau tanya saya akan terminate ke GSA account. Sebab apa? Sebab once tuan-tuan terminate ke GSA account, dia tak kena dah spread tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan beli 1450, tuan-tuan jual pada harga 1600. Tuan-tuan untung 150 kan? 1600 tu dia akan convert ke GSA dengan gram emas 1650, bukan lagi pada spread value 700. Jadi dekat sini bagusnya bila harga emas naik lagi, kita dah start buat untung lagi. 1650 tu akan start buat untung lagi. Itu kelebihan dia dekat situ. Kecuali tuan-tuan nak guna untuk benda lain lah. Tuan-tuan dah dapat untung, dan tuan-tuan transfer ke account bank. Modal tu, keuntungan dengan modal tu tuan-tuan gunalah untuk benda lain. Macam saya, kebanyakan masa memang saya jual balik pada Quantum Metal ke account bank saya. Kepada account bank saya. Sebab saya nak guna duit tu untuk sambung belajar isteri saya dan sebagainya. Macam tu. Boleh Okay, very good. Soalan? Ada soalan lagi? Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Ada yang dah terbeli 3 unit JE5 kemarin. Okey tu, okey 3 unit. Okey Tuan Helmi, kalau Tuan Helmi dah beli JE5X 3 unit, Tuan Helmi kena bagi tahu dekat dealer Tuan Helmi, naikkan saya introducer. Sebab introducer, bila Tuan Helmi beli lagi, selepas tu bila Tuan Helmi dah naik introducer ataupun yang lain dah naik introducer, korang akan dapat lagi diskaun daripada setiap spread value yang korang beli. Untuk GSA korang dapat 0.5%, untuk JE5X korang dapat 1.5%, untuk JE10X korang dapat lagi 2%. Jadi contohlah korang beli pada harga RM1,000 kan, korang dapat balik RM20 tu. Very good. Okay, very good. Okay, dah jadi introducer, very good. Jadi korang dapat balik RM20 dalam bentuk GSA account. Jadi siapa tak nak diskaun? Kan? Siapa yang tak nak diskaun? So jadilah introducer. Kalau tuan beli JE10X 1 unit, bagi tahu dekat dealer, saya dah beli dah JE10X 1 unit, tolong naikkan saya introducer. Sebab saya nak beli lagi ni. Saya nak beli lagi lepas ni. So saya dapat lagi diskaun. Setiap unit yang saya beli, setiap kali saya beli lepas ni, insya-Allah saya dapat lagi diskaun. Dan anda kata tuan-tuan ajak kawan-kawan tuan-tuan daftar under link tuan-tuan, diorang lagi beli, tuan-tuan pun dapat lagi commission tu. Setiap kali diorang beli selagi diorang belum naik introducer. Okay. Alright, banyak soalan. Very good Okay, kalau saya berminat nak jadi dealer macam mana? Abdullah Zawawi, very good lah. Saya suka lah soalan-soalan dealer ni. Okay, nak jadi dealer, saya juga merupakan salah seorang dealer. Kalau tuan nak jadi dealer, salah satu cara nak jadi dealer, syarat-syarat nak jadi dealer, saya cerita yang paling mudah dekat sini. Tuan-tuan kena ada group sale 30,000 GAE. RM30,000 GAE. Tapi RM30,000 ni bukanlah termasuk pembiayaan. Contoh kalau tuan-tuan beli tadi satu unit kan, RM1,000, jadi dikira RM1,000 tu, bukan yang RM9,000 tu. So kalau tuan-tuan, dan dia bukan dikira atas pembelian kita sendiri, dia dikira di atas pembelian downline kita, ataupun anak-anak kita lah, klien-klien kita yang lain.
Contohnya saya daftarkan isteri saya daftarkan adik saya daftarkan 5 orang. So 5 orang ni masing-masing beli setiap ni masing-masing beli contohnya 6 unit. 6 unit JE 10X 1 2 3 4 5 5 ni dah beli 6 unit, total 30 unit, saya dah layak jadi dealer. Once tuan-tuan layak jadi dealer lagi best. Sebab apa? Sebab dealer dapat komisen yang lebih tinggi ataupun diskaun yang lebih tinggi. Untuk GSA dapat 2%, untuk GAE 5X dapat 3.5%, untuk GAE 10X dapat 7%. Jadi kalau saya sendiri beli untuk saya dapat beli RM70. Kan best macam tu. Betul tak? So kita dapat diskaun yang lagi tinggi, bermakna kita nak buat keuntungan lagi cepat. Kalau contoh Tuan Rafi'i tadi nak tunggu untung 10%, saya untung 9% pun saya dah cukup dah. Sebab saya dah dapat dah RM70 awal-awal lagi tu. Macam tu. Faham kan? So harga emas naik 1% pun saya dah cukup dah. Saya dah boleh jual dah. Sebab saya dah dapat dah RM70 pada awal lagi tu. So saya beli pada harga yang lagi rendah lah sebenarnya. Basically. Alright? Ada soalan lagi ke? Saya rasa saya punya slide sampai sini saja. Okay. Stop share.